forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Iswadi terhadap kenyataan Aziz Bari. Apa yang Aziz Bari cakap? Samsuri tak perlu perbodohkan rakyat Malaysia. Pemimpin DAP Aziz Bari menasihatkan rakyat Malaysia supaya tidak terpengaruh dengan watak sederhana naib Presiden PAS Ahmad Syamsuri yang mendakwa parti itu relevan untuk semua kaum. Okey tuan-tuan, mari kita dengar respon dari Iswadi ni. Dia akan letak komen macam biasa. Katakan bahawa PAS ekstrim. So dia tak tahun 2020. Okay. Dia tak apa orang kata, Syamsuri kata PAS tidak ekstrim. Kemudian dia bangkitkan balik baru-baru ini. Kemudian diulas oleh Profesor Aziz Bari. Pemimpin DAP Aziz Bari menasihati rakyat Malaysia supaya tidak terpengaruh dengan watak sederhana naib Presiden PAS Ahmad Syamsuri Mohtar yang mendakwa parti itu relevan untuk semua kaum. Adun terpenting itu memberitahu Malaysia kini dia percaya PAS cuba mengetengahkan Ahmad Syamsuri untuk memperbaiki imej rosaknya imej PAS pelampau di bawah kepimpinan Presiden yang sekarang Abdul Hadi Awang. Dia tidak tahu bagaimana pemimpin PAS sebelum ini berurusan dengan lanskap Malaysia. Hadi amat memalukan jika dibanding dengan pemimpin termuka PAS suatu ketika dahulu yang amat memahami kepelbagaian budaya Malaysia. Sebaliknya, Hadi memilih pendekatan ekstrim dan perkauman, malah cuba menyalahkan orang bukan Islam kerana rasuah. Di bawah Hadi, wajah sebenar PAS ialah menggunakan agama untuk kepentingan politik. Syamsuri nampaknya tidak menyedari hakikat ini dan dia adalah anak emas Hadi. Semalam, Ahmad Syamsuri juga Menteri Besar Terengganu berkata PAS bukan parti ekstrim seperti Taliban atau parti kampung. Sebaliknya katanya parti Islam itu memahami struktur masyarakat yang merangkumi berbagai kaum dan agama. Aziz berkata PAS hanya berbasi-basi mengenai masyarakat Malaysia yang berbilang kaum, tetapi parti itu tidak punya idea jelas dan agenda hanya tertumpu kepada satu kumpulan. Pendek kata, PAS pada masa ini telah menjadi pertubuhan perkauman dan berhaluan kanan sama seperti UMNO selepas ia bernasib buruk pada pilihan raya umum 2008. PAS hari ini adalah oportunis dan sanggup menikam rakan dari belakang untuk kepentingan politiknya sendiri. Dan kita lihat bagaimana PAS sanggup menjadi orang suruhan UMNO untuk menghancurkan Pakatan Rakyat pada tahun 2015 katanya. Perpecahan PAS dengan Pakatan Rakyat berlaku setelah kematian bekas Mursyidul Am Nik Abdul Aziz apabila Hadi dan penyokongnya menguasai parti itu. Ia juga membawa kepada perpecahan apabila sekumpulan pemimpin profesional meninggalkan parti itu dan menubuhkan amanah di bawah pimpinan Muhammad Sabu. Apabila PAS menyertai BN pada pilihan raya umum 1969, kestabilan negara adalah yang utama. Hadi tidak sehaluan dengan visi pemimpin PAS ketika itu asri muda. Dia juga berbeza dengan Nik Aziz yang zuhud dan sederhana. Dia juga tidak standing dengan seorang lagi bekas Presiden PAS, Fazil Noh, yang pernah menjadi ketua pembangkang pada tahun 1999. Disiplin dan kehadirannya di Parlimen menjadi contoh teladan. Tidak seperti Hadi yang ponteng sidang Parlimen sesuka hati. Satu-satunya kekuatan Hadi ialah keupayaan manipulasi agama agar sesuai dengan cita-cita politik sempitnya. Tuan-tuan, saya tak perlu ulas panjang cerita ni sebenarnya. Bila dia kata PAS itu sederhana, PAS itu berbilang kaum. Yang isu tentang masyarakat India, PAS tegur tak Mahathir? Itu je soalan saya sekarang. Kita tengok lepas ni, berkenaan dengan kenyataan Mahathir tersebut, berkenaan dengan masyarakat India di Malaysia, adakah PAS akan menegur Tun Mahathir? Ataupun dia akan jadi setan bisu je? Tuan-tuan, kita tahu imej PAS tu bagaimana setelah perginya Datuk Seri Tuan Guru Nik Abdul Aziz. Sebelum itu kita ada Asri Muda, kita ada Fazil Noh, kita ada Nik Aziz, kita ada tokoh-tokoh dan wajah-wajah agamawan yang sederhana yang memahami landscape Malaysia. Bila datang Hadi Awang, kita nampak landscape itu telah berubah. Landscape itu telah menjadi satu landscape yang ekstrim. Dijadikan politik ini politik sempit. Dia kata orang ini liberal, orang ini kafir, orang itu orang kata fasik, orang ini dan sebagainya. Dia kata bahawa wajib menegakkan hukum hudud. Dia tuduh negara-negara kafir kerana tidak menegakkan hukum hudud. 3 kali UMNO bagi dia peluang bentang tentang hudud. Dia tak bentang pun tentang undang-undang hudud. 3 kali, tuan-tuan. Bukan sekali. 3 kali. So, dia gagal memanfaatkan peluang tersebut, tetapi dia dok tuduh orang lain. Saya nampak bahawa sebenarnya, bagi saya itulah, saya cadangkan hari itu, kalau boleh, nama Islam tu jangan ada pada parti. Nama Islam itu jangan ada pada parti. Kerana bukan Islam, nama agama. Nanti ada orang kata, oh jadi kau nak memisahkan di antara politik dengan agama. Siapa kata PAS politik? Adakah politik itu hanya parti?
Adakah politik itu hanya parti? Bila kita bercakap tentang politik maksud politik adalah pentadbiran, kenegaraan. Agama menyentuh tentang isu undang-undang, isu keadilan, isu reformasi, islah. Itu adalah politik. Politik tak semestinya parti politik. Ada yang merujah, dia kata, Is cuba nak memisahkan, nampak sekularisme kat situ. Nak memisahkan agama dan politik. PAS bukannya politik. PAS parti politik. Salah satu komponen di dalam politik adalah parti. Buang agama daripada parti politik bukan bermakna membuang Islam tu ataupun politik tu daripada Islam. Islam dan politik tak akan boleh dipisahkan. Kerana Islam memacu dan memandu kita bagaimana kita nak mentadbir. Dia takkan boleh dipisahkan. Tetapi, bila mana ada satu pihak menggunakan logo tersebut, slogan tersebut, nama tersebut, dan dia kata eksklusif hanya untuk dia. Tuan-tuan tak dengar, saya dengar. Satu video, siapa yang mati di dalam mesyuarat PAS lagi mulia daripada mati di dalam sujud suatu sembahyang. Tu, ni apa Wan Azizah tu kalau tak sokong RU355, tanam dekat jirat Cina. Siapa undi PH dan juga BN masuk neraka. Politik suku, agama suku, UMNO itu membawa politik sekular. Akhirnya sembahyang 2 imam. Sembelihan tak halal, kahwin tak sah. Dekat mana yang dikatakan tidak ada ekstremisme kat situ? Di negeri Samsuri sendiri berlaku. Dan dia pun tahu. Tapi of course sebagai seorang ahli politik, dia tak naklah bawa cerita tersebut kan. Wajah kesederhanaan yang dibawa oleh pimpinan-pimpinan PAS sebelum ini akhirnya just throw out of the window. Dan mereka yang membawa wajah sederhana ini dipanggil liberal. Padahal dia bukan liberal, tuan-tuan. Di dalam agama dia ada satu istilah wasatiyah. Wasatiyah bukan liberal. Liberal ni far left. Dia pula konservatif far right. Wasatiyah tengah-tengah. Yang kita nak bawa adalah pandangan Islam yang wasatiyah. Yang bukan ekstrim tetapi juga bukan culas atau cuai. Itu pandangan Islam yang kita kena bawa. Yang sebenarnya. Dia bukan ekstrim. Tetapi juga bukan juga culas yang liberal, bukan. Yang semuanya boleh. Itu bukan. Kita tengah-tengah. Kita melihat bahawa ada prinsip yang kita kena pegang. Ada perkara yang kita boleh kompromi. Kerana itu dibenar dan ada ruang di dalam agama. Dan untuk faham benda ni, kita kena ada ilmu. Bila tak ada ilmu, tu yang jadi ekstrim tu. Itu yang mula jadi ekstrim. Faham tak? Jadi kita berdoa lah. Supaya Menteri KDN dengar apa yang saya sarankan ini. Kali kedua dah saya cakap ni. Okay. Kena saya baca detail sedikit lagi. Adon Tepi Tinggi itu memberitahu majlis ini dia percaya PAS cuba mengetengahkan Ahmad Samsuri untuk memperbaiki koroskan imej pelampau PAS di bawah kepimpinan Presiden yang sekarang Abdul Hadi Awang. Dia tidak tahu bagaimana pemimpin PAS sebelum ini berurusan dengan lanskap Malaysia. Hadi amat memalukan jika dibandingkan dengan pemimpin terkemuka PAS suatu ketika dahulu yang amat memahami kepelbagaian budaya di Malaysia. Akhirnya tuan-tuan, mahal itu menyokong kerajaan Perpadanan PMK Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.